kita punya mind ni, jangan kita underestimate kita punya mind. Kita punya mind ni is very powerful lah. Jadi kalau kita lihat macam-macam lah kan, stres ni, work overload, bully, ya, kadang-kadang dibully secara mungkin indirectly ataupun directly lah. Sebab ada juga budak-budak yang bunuh diri disebabkan oleh kena bully dekat sekolah. Mungkin dekat Malaysia tu tak berapa banyak kes, tapi kalau dekat negara barat memang ada cases budak yang kena bully ni dan kemudian dia commit suicide lah, ataupun bunuh diri. Hutang, ni daripada segi kewangan lah. So benda-benda yang macam ni yang akan menyebabkan kita stres. Jadi hujung bulan kita dapat gaji, berapa lama duit tu duduk dalam akaun kita? Sekejap je, pindah sana, tinggal sikit aja kan? Jadi yang tu menyebabkan kita stres. Jadi kalau ada benda yang nak kena bayar dan sebagainya, kita akan jadi stres. Dan duit ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Dah dapat profesor, nak profesor B. Dah dapat profesor B, nak profesor A. Dapat A nak apa? Nak terus. Tak cukup. Jadi tak akan cukup. Jadi itu yang akan menyebabkan stres, kan? Tak pakai kereta Mercedes C-Class, nak pakai S-Class. Dia macam itulah. Jadi dia akan naik kan. Jadi itu yang menyebabkan kita sentiasa rasa tak cukup. Jadi kadang ada setengah ustaz dia kata jangan tengok orang yang atas, tengok orang yang bawah. Baru kita rasa bersyukur. Baru kita kurang sikit rasa stres. Dia kalau boleh kita kurangkan kita punya debt lah, ataupun kita punya hutang. Kalau boleh kita debt free. Saya ada satu orang kawan, baru ni jumpa dia. Dia kerani je. Dia pencen kerani dekat Sudai. Sembang-sembang dengan dia. Dia kata, "Man, aku sebab dah lama dengan dia kan. Walaupun kerani dia cakap aku je. Dia kata aku duit gratuity dia dah pencen 10 tahun. Dia dah pencen. Dia pencen 10 tahun, 25. Dia kata aku dah gratuity aku tak pernah sentuh. Yang kalau N19 berapa gratuity? Kalau dah kerja 30 tahun lebih, 200,000 je. Tak sampai. Tapi dia ada saving lah mungkin kan. Dia kata dia punya duit dalam ASB dia tak pernah sentuh. Dia gratuity dia semua dia masuk, mungkin saving dia pun ada lah. Jadi dia kata sekarang dia punya saving dekat ASB, sebab kita kalau kita tak ambil, dia tak tahu kita dapat 5 hingga 7% kan. Dia punya dividen dia kata duit dia sekarang $500,000. N19 dia setengah tetap dalam ASB. Dia kata aku tiap-tiap tahun dapat dividen tu berapa persen tu, duit tu lah dia kata aku pergi jalan. Tapi yang ambil dia tu tak sentuh. Jadi dan saya tengok dia sangat happy. Dia boleh travel. Lepas tu dia kalau dekat Johor tu, dia dekat Taman Seri Puteri, kat kawasan surau tu dia orang buat tanam pokok apa ni, fertigation. Dia kerja buat benda tu lah. Itu dia punya masa lapang ni. Itu pun dia kata sekali kutip buah dapat dalam RM2,000 sayur. Kalau rajin lah, nanti kita boleh fikir macam nak dapat. Dia tanah dia tak besar, dalam 10,000 square feet, 1.4 ekar je. Dia tengok pada benda yang dia ni lah, yang ditanam lah. Dia pakai fertigation. Okay, the happiness is the highest level of success. Kadang kita tengok orang tu dia macam berada dan sebagainya, tapi tak semestinya dia happy. Kita tengok cermin tu dia tak menunjukkan benda yang sebenar, dia menunjukkan benda luaran sahaja. Kan? Tapi benda yang dalam tu Tuhan yang tahulah. Kadang-kadang tengok kereta besar isi minyak RM10. Dan daripada segi happiness ni tak ada orang lain. Kita yang tentukan sama ada kita nak happy ataupun tidak. Kalau kita rasa kita nak depress, kita akan depress lah. Ada yang saya kata ni. Jadi kalau kita tengok kereta, katalah kereta kuning, kita akan sentiasa terfikir pasal kereta tadi, dan yang itulah yang kita akan lihat kat jalan raya. Sama juga macam opportunity ataupun peluang kan. Jadi kalau kita sentiasa fikir peluang, katalah nak berniaga lah contoh dia kan. Jadi kepala kita sentiasa fikir nak berniaga je. Jadi satu hari kita akan dapat mungkin apa yang kita inginkan. Jadi ini sebab dia memang macam itu kan? Sebab tu yang kat bawah tu you become what you constantly think about.
Jadi apa yang kita sentiasa fikirkan. Jadi kalau kita fikirkan nak senang dan sebagainya, kita kena selalu fikirkan. Kalau kita fikir pasal susah, memang kita akan susah. Ya, macam matematik yang saya kata tadi lah. Belum apa-apa dah kata susah kan. Tan saya pun sama juga, sini-sini lah ni. Buatlah admit kan, ambil admit susah fail apa semua kan. Jadi kita pun jadi takut. Ni kalau hari-hari kita semua happy lah kan. No job, no stress. Tapi bila datang hari Senin nak kena kerja, jadilah berat kaki nak datang kan. Dia yang teori ni saya skip lah Dan dia stres ni, dia lama-lama dia boleh menyebabkan satu situasi yang dipanggil depression ataupun kemurungan. Dan kemurungan ini yang boleh menyebabkan orang itu sampai tahap bunuh diri. Jadi dia start dengan depression ataupun mula-mula dia start dengan risau dulu. Kan, dia panggil anxiety. Dia risau. Dan kemudian dia takut macam-macam. Takut tak boleh bayar hutang, takut macam-macam lah dia takut. Jadi daripada risau jadi takut, lepas tu dia jadi depression ataupun kemurungan. Dan benda ni treatable. Bukan kata tak boleh diberi rawatan, is highly treatable. 2-3 tahun sudah masa saya jaga UTM International, ada satu budak daripada Nigeria, nama dia Mustafa Taiwo. Dia buat degree dekat UNICEF, lepas tu sambung buat program master di ICE. Result semester 1 okey. Result semester 2, masuk semester 2 dia tak daftar. Dia tak daftar kelas. Langsung tak pergi kelas. Jadi fakulti pun tanya kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia kata dia ada dekat asrama, tapi dia tak pergi kelas, dia duduk dalam bilik sorang-sorang dia. Dan dia tak keluar bilik. Dia hanya keluar untuk pergi ATM machine, keluarkan duit, beli makanan dan kemudian dia berkurung dalam bilik dia. Jadi kita concern lah. Jadi lama-lama kita pun tanya kawan-kawan dia dan sebagainya. Jadi dia ni ada masalah mental lah. Kan dia cerita dia nampak benda yang pelik-pelik dan sebagainya. Dan kemudian ayah dia datang. Kawan-kawan dia kontak ayah dia datang. Jadi bila ayah dia datang, dia tak mengaku tu ayah dia. Dia kata orang ni rupa macam ayah dia, tapi bukan ayah dia. Ni macam spy macam tu lah. Lepas tu dia orang pun macam mana ni, tunjuk gambar mak dia. Pokok dia hati tu lembut sikit kan, dengan gambar keluarga adik-adik dia semua lah. Pun sama juga dia kata, this was like my mother, but this not my mother. Jadi kita tahu budak ni dah memang ada problem lah. Jadi kita pujuk-pujuk dia pergi pusat kesihatan. Pusat kesihatan ni doktor GP je kan, dia bukan psikiatris. Jadi dia pun advise budak ni kena rujuk ke ward psikiatri lah, HKL. Jadi kita minta dia pergi sana lah kan. Dia tak nak pergi sebab dia kata dia tak sakit. Jadi macam mana kita nak buat? Kita pun adalah plan A, plan B. Kita pun kontak pengawal, cari yang badan sadu-sadu ni. So, plan A kita pujuk dia. Ya? Ambulan tunggu kat bawah. Ambulan PKU tu tunggu dekat bawah PSG. Dia duduk tingkat 4, tingkat 5 macam tu lah. Plan A kita pujuk dia elok, naik ambulans, kita hantar ke HKL. Kalau dia tak nak, yang sadu-sadu 4 orang ni, kita pegang dia, kita hate dia turun. Okay. Jadi dan Mustafa Taiwo ni, dia dekat KSG tu ada satu orang yang staf asrama tu, yang orang Kelantan tu, cantik sikit dia ni. Jadi budak Mustafa Taiwo ni dia lembut sikit dengan budak perempuan ni. Jadi budak ni pergi pujuk. Dia pun elok, keluar bilik, pergi turun bawah dan sebagainya. Tapi tinggi ni, badan sado. Saya kata ini kalau 4 orang Melayu pegang ni, habis dia kena libas ni kan. Nasib baiklah dia okey. Jadi kita bawa dia pergi HKL, dalam setengah jam berbual dengan doktor, dengan psikiatri. Doktor kata confirm budak ni skizofrenia. Jadi kes skizofrenia ni dia sebab dia dengar bisikan-bisikan, hearing voices yang agak serius lah. Jadi doktor kata immediately kena admit. Tak boleh balik dulu nak ambilkan baju semua, tak boleh. Admit terus. Pakaian dia semua staff saya. Dulu ada seorang staff saya nama Wanzul tu, Wanzul yang pergi hantarkan lah. Jadi doktor yang bagi treatment tu dia kata, besoknya saya pergi jumpa doktor psikiatris tu. Dia kata budak ni confirm skizofrenia. Kita akan bagi satu jenis ubat selama seminggu. Mula-mula kita akan bagi dos sikit, dan kita akan tengok dia punya respon. Kalau hari ni kita bagi katalah dos dia 1, tak ada respon, kita bagi 2, 3 sampai macam tu lah. Lepas seminggu tak ada respon, kita akan bagi ubat B pula. Kita test lagi seminggu. Kalau dua-dua ubat ni tak respon, tak boleh buat apa.
Tapi alhamdulillah masa tu agaknya ayah dia pun doa kuat. 3 hari dia dah respon pada ubat tu. Dan kemudian dia dah okey balik. Jadi masa hari pertama tu ayah dia dah minta untuk bawa dia balik Nigeria. Saya pun dah cakap saya kata dekat doktor, ayah dia nak bawa balik, jadi ayah dia boleh sign orang discharge. Jadi apa-apa yang berlaku ayah dia yang bertanggungjawab. Tapi doktor kita kata tak boleh. Sekarang ni dah ada satu akta ataupun undang-undang, kalau pesakit tu adalah pesakit mental, selagi psikiatris pakar sakit jiwa tetap benarkan dia discharge, dia tak boleh discharge. Sebab banyak berlaku kes doktor discharge balik dia bunuh orang. Ada kes yang macam tu. Jadi bila dah ada banyak kes kan dah tak boleh lagi. Dan dia orang yang skizofrenia ni, dia bila dia dekat hospital, dia makan ubat. Sebab ubat yang dia makan ni akan stablekan dia punya hormon dalam kepala dia. Jadi dia akan jadi okey. Dia akan jadi normal. Jadi kalau ubat tu kena makan 4 jam sekali, 4 jam sekali lah. Kalau dia tak makan 4 jam sekali, hormon dia tak stable, jadi tak betul balik. Tapi bila dia balik rumah, hari yang kes makan tak makan tu, bila tak makan dia jadi balik. Bila tak jadi balik, itu yang jadi macam-macam. Kita pun tahu cerita macam-macam kan. Jadi sebab tu dia kena ambil ubat sepanjang masa sampai mati. Kalau dia ambil ubat sampai mati, dia boleh hidup normal macam orang biasa. Macam orang yang bipolar lah. Bipolar dia, kalau dia ambil ubat, dia normal. Macam penyanyi Yasin tu, dia bipolar. Okey ni. Ini saya punya Facebook friend. Saya pun tak kenal kita add je kan. Tapi saya nampak dia ni macam driver. Dia punya profile picture. Rasa nak melenyapkan diri dari muka bumi ini. Balik-balik aku yang dipersalahkan. Terkilatlah aku. Ni semua penyelam tu lah benda kan. Ini masalah kerja ya? Sampai dia kata nak melenyapkan diri daripada muka bumi. Apa maksud dia tu? Ya, kan? Dia punya frust tu ya, dia punya frust tu. Jadi ini adalah kerja ya. Disebabkan oleh kerja. Orang lain buat salah ke apa, dia yang kena kan. Kadang-kadang kita pun macam tu kan. Jadi apa yang kita perlu buat dalam kes yang macam ni? Kita membawang dulu lah kan. Bos kita ya. Jadi masalah ni adalah adalah sesuatu yang biasa ya. Kadang-kadang kita buat kerja teruk-teruk, orang lain yang dapat nama kan. Tapi macam mana kita nak hadapi situasi yang seperti ni? It's not that easy lah kan. Tak senang kan. Tak senang ada setengah orang kata tak ada hal kau kalau balik rumah, apa yang dekat tempat kerja tu kau tinggal atas meja ataupun tinggal kat house, kau balik lain kan. Tapi kita kalau benda tu dalam kita punya mind, kita punya fikiran gitu, macam mana nak buat? Dia akan kita bawa sampai mana-mana kan. Itu yang ada kes sampai berhenti kerja, cari kerja lain dan sebagainya. Sebab mungkin tak boleh nak cope ataupun tak boleh tahan dengan situasi yang macam tu lah. Ini contoh-contoh masalah ataupun yang disebabkan oleh stres. Macam-macam lah kita akan rasa kalau the worst case tu timbul fikiran untuk suicide lah ataupun bunuh diri Di UTM pun saya tak tahu di KL ni, kalau dekat Johor dulu ada 2-3 kes lah bunuh diri budak Cina. 2-3 kes budak Cina. Ada 3 kes lah yang saya ingat. Yang kes yang pertama tu budak Cina ni budak pandai, sangat pandai. Dia zaman dulu tahun 89 tahun 90 masa saya mula masuk UTM, kita tak pakai komputer, semua kita grade manual macam cikgu sekolah. Attendance pun manual, tulis, kita tanda sesuatu, markah kira pakai kalkulator pun semua tu. Jadi budak ni dia straight A student. Jadi ada satu mata pelajaran tu dia dapat B ke B+ macam tu lah. Jadi dia tak happy, budak tahun 2 sarjana kejuruteraan awam. Jadi apa yang berlaku, dia masuk bilik pensyarah. Bilik pensyarah dekat Johor ni tak tinggi sangat. Lepas tu dia pakai siling yang boleh tolak kan, siling yang letak je. Jadi dia masuk, dia tolak siling tu, dia masuk. Tak tahulah dia masuk macam mana, tapi the point is dia masuk. Dan pengawal dekat Johor rajin dulu lah. Jadi malam-malam dia orang akan round dekat bilik bilik pensyarah tu. Kalau siapa yang lupa tutup lampu, besok dapat notis. Macam tu lah dulu lah. Jadi nampak macam ada kelibat orang.
Jadi pengawal ni ketuk-ketuk tak ada respon. Dan biasanya dulu pengawal, sebab dulu Johor pun tak besar, dia orang akan bawa master key. Jadi dia buka, bila buka nampak budak Cina dekat dalam. Jadi kena tangkap lah, sebab budak Cina tu nak ubah grade penjara ni tadi. Jadi bila kena tangkap, bawa pergi dekat sebab masa dia buat tu malam, bawa pergi dekat pondok pengawal. Masa pengawal tengah duk tanya soalan semua tu, dia lompat, dia lari, dia lompat. Dia tingkat 1, dia orang cerita lah kan, dia terjun ke bawah. Dia ke bawah, dia balik ke hostel. Jadi masa tu agaknya pengawal pun tak dapat data budak ni duduk kat mana dan sebagainya. Jadi terlepas gitulah, dia balik ke hostel. Besoknya dia pergi Taman Sri Skudai, dia beli paraquat yang 250 ml tu. Dia balik asrama dia minum, dia kunci pintu. Jadi bila dia tak keluar bilik, kawan dia ketuk-ketuk tak keluar, kawan dia dah suspek sesuatu lah. Jadi minta orang asrama buka pintu. Bila buka pintu dah muka hijau. Bawa pergi hospital Sultan Aminah, dah tak ada apa lah. Itu kes yang pertama lah. Kes yang kedua, budak perempuan Cina bunuh diri, dia gantung dekat kipas. Budak tahun 1 kot macam tu. Dia ni dia bunuh diri, dia ada list. Sebab dia bunuh diri, dia tulis kat kertas. Salah satu sebab dia bunuh diri adalah sebab kawan-kawan dia suka pinjam barang dia tak cakap. Antara sebab dia bunuh diri banyak, mungkin ada 10 atau 15 kan. Ini kes yang kedua. Kes yang ketiga, budak India, budak aeronautical engineering. Ini dekat Taman Perumahan saya. Jadi budak ni dia dekat UTM ni, kalau ada budak India perempuan, saham dia sangat mahal. Sebab tak ramai budak India perempuan. Tambah pula kalau perempuan India putih sikit, lagi mahal dia punya saham. Dia pilih kan, nak boyfriend dia tu. So budak India ni dia memang couple, lelaki ni memang couple dengan budak perempuan. Tiba ada datang budak India lain yang lagi handsome daripada dia, jadi dia kena down. Jadi dia dah frust. Mula-mula dia makan Panadol 20 ke 30 biji tak mati. Kawan-kawan dia sempat selamatkan dia. Kali yang kedua, kawan-kawan dia cuti semester, cuti pertengahan semester, balik kampung, dia tak balik. Yang ni dia gantung diri, dia pakai kabel lekat, dia gantung kat kipas punya hook. Masa orang jumpa tu memang dalam keadaan tergantung, tak sampai sedekal dengan lantai. Dia bunyi kaki dia, mati juga lah. 3 kes yang saya tahu lah, mungkin ada kes yang lain lah. Jadi disebabkan oleh depression. Ada satu kes lagi, tapi yang ni bukan dia commit suicide, dia nervous breakdown. Budak tahun 5, fakulti mekanikal, saya ajar budak ni, budak Cina. Memang pandai, result dia memang skor. Jadi bila ambil kelas saya tu memang dapat 80-90 lah. Tiba-tiba sekali final exam tak datang. Lepas tu bila kita bentangkan mesyuarat putusan, dia punya markah dia semua kosong. Tak ada markah final exam semua kosong. Maknanya dia tak datang lah. Jadi kita dapat berita yang dia dapat nervous breakdown. Jadi terpaksa ditamatkan pengajian dia. Jadi tak betul. Dia mental health ni, ataupun dia start daripada stres lah kan. Dia ni otak kita ni, dia macam badan kita juga, dia akan sakit. Jadi bila kita rasa stres tu macam kita demam lah, lebih kurang macam itulah kan? Dan memang boleh diberi rawatan ya, walaupun skizofrenia memang ada dia punya rawatan dia lah. Dia rawatan ni sama ada pharmacological, ambil ubat, ataupun cara-cara kaedah yang lain lah. Ni dekat UK, kalau kita tengok Public Health England, dia punya almost 1 in 6 person have diagnosable mental health condition. 1 in 6 ni di UK. Kalau yang tengah tu, stress, depression and anxiety, 15 million working days. Yang saya buat bulat tu, work related stress, depression and anxiety. Ini 1 in 3. Jadi walaupun mana benda ni universal lah, bukan dekat Malaysia saja, dekat US, dekat UK semua sama je. Dan dalam dunia ni kadar suicide yang paling tinggi bukan Jepun lagi, tapi dah pergi pada Korea. Sebab dia dekat Korea dia lagi stres dibandingkan dengan Jepun. Dia dekat Jepun tu cara bunuh diri yang paling popular. Dekat Jepun ni dia ada local train, dia ada express train. Dia orang terjun depan train. Ini yang paling popular sekali. Itu confirm mati. Sebab memang hancur lah. Express train dia laju kan. Kalau train tu slow buat apa kan?
Sebab tu setengah-setengah train station dekat Jepun ni dia buat macam automatic gate. Jadi orang tak boleh nak terdedu disebabkan oleh kes yang macam itu. Dan dekat Jepun masa saya pergi dulu, kalau ada train delay, ya, train delay yang disebabkan oleh kat Jepun ni dia akan announce, kan? Train delay dia akan tulis lah. Kalau dia kata passenger injury, confirm orang commit suicide. Dia tak tulis suicide, kan? Tulis passenger injury, train delay, line sekian-sekian, berapa passenger injury, memang orang commit suicide. Dan dekat Jepun, kalau orang tu commit suicide, terjun depan train, keluarga dia kena fine $20,000 sebab nak cuci semua tu, kos keluarga kena tanggung. Jadi keluarga pula stres. 1 in 5 people in the workplace experience mental health condition. Ini yang saya dapat tadi. Ini based on one research, 5 regrets of the dying. Mana orang ni dia dah nak mati lah, dekat deathbed. Jadi orang tanya soalan lah kan, orang putih ni kan macam-macam research. 5 benda yang paling biasa orang sebut, apa benda yang paling dia menyesal. Katalah pesakit kanser yang ada lagi 5 bulan nak hidup, orang interview. Jadi dia kata yang pertama, I wish I hadn't worked so hard. Bukan nak kata tak boleh kerja kuat kan, boleh. Tapi dia tak ada work-life balance. So this is number 1. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I let myself be happier. Kalau kita tanya balik diri kita, kita happy ke sekarang? I wish I had the courage to express my true self. So what you really likes, your true self. I wish I had a life true to my dreams instead of what others expected of me. Ini kadang-kadang macam kita kan, anak kita kecil, okey, ayah nak besok abang jadi doktor. Padahal dia tak minat, kan? Jadi terpaksa dia doktor kalau kita. Ada satu cerita lagi. Ini budak muar, dia budak pandai. Bapak dia bekas askar sarjan. Kawan pada kawan saya lah, satu batch kawan saya ni dia captain Air Force. Jadi sarjan dia report pada dia. Jadi bila dia orang bersara, dia masih lagi keep in touch WhatsApp lah. Jadi sekali kawan saya ni, nama Sukardi, Kapten Sukardi ni bersara pergi muar. Jumpa kawan dia ni nelayan. Dah pencet tak ada benda nak buat kan, jadi nelayan. Yang kawan saya kapten bersara ni buat benda. Ada 5 relung. Jadi bila pergi muar, sembang. Dia tengok adalah apa anak sarjan ni tadi yang duk tolong dia. Dia tanya, anak kau ni tak belajar, tak sambung belajar ke? Kita tak ada lah, sekarang ni tolong tu. So yang sarjan cakap dulu budak ni belajar. Result dia memang 7A 8A. Dia belajar, jadi bila anak askar kalau mohon UPNM, result cantik, terus dapat scholarship confirm. Dan masa tu UPNM baru buka kursus perubatan. Terus UPNM offer scholarship dalam bidang perubatan sebab budak ni pandai. Tapi dia tak minat, dia nak buat mechanical engineering. Jadi sebab dah tak ada pilihan kan, bapak dia pun suruh. Jadi dia masuk 1 semester, 2 semester, semester yang kedua pun dia tak buat, dia tak minat, fail. Jadi bila fail, tahun kedua, lepas tu bapak pun tak berapa nak mampu nak hantar pergi tempat lain, tu nak buat. Di kampung tolong ayah dia lah. Jadi bila kawan saya tahu benda ni, dia telefon saya, Aiman, ni ada satu budak ni, macam mana ni? Dia ceritalah benda ni kan. Hang boleh tolong tengok tak macam mana, ada peluang tak masuk UTM? Masa tu saya baru terfikir Space baru ada PUPW, baru dia orang launch masa tu. Jadi saya pun contact orang Space, cerita sikit lebih kurang. Budak tu pun email dia punya result, saya tengok memang banyak A. Lepas tu saya contact lah, saya bagi contact nombor orang Space kat kawan saya, bagi dekat ayah. Saya rasa sekarang dah, dia dah graduate kot. Cerita ni pun dah 3-4 tahun. Dan dia masuk Space buat UTM, buat mechanical engineering. Jadi kalau tak minat ni, dia jadi burden benda dia kan, tak suka. Jadi stress ni adalah expectation, gap between expectation and reality. Kita expect benda lain, reality benda lain. So because of that, it create stress lah. Ini macam-macam definition stress. Sebab bila ada stress, badan kita akan respond to the stress. Ini pun based on the study. Kita tengok yang atas belah kiri ni, UK adult 85% experiencing stress regularly.
over a third of British residents stress for at least one full day per week. Ya. Kita bawa kereta pun stres. Sebab pernah dibuat kajian, orang yang bawa kereta, bila dia bawa kereta, terutamanya kalau nak lepas jalan Tun Razak, bila dia tengok dia punya pernafasan dia, dia punya pulse, dia punya heartbeat memang naik, memang tinggi daripada biasa. Sebab dia dalam keadaan stres kan. Memang that is very common. Kita akan rasa tense. Sebab tu orang suka dengar radio. Walaupun lawak bodoh, orang suka dengar. Sebab dia nak release stres. Dan selain daripada stres, based on the study, 54% of the people worry about the impact it is having on their health. Sebab bila stres ni dia akan ada impact pada kesihatan kita. Salah satu daripadanya adalah heart attack, yang kedua adalah stroke. Juga boleh menyebabkan diabetes. Sebab kalau kita konsum gula, badan kita akan jadi resistant pada insulin. Patutnya bila kita banyak gula dalam badan, insulin tu akan keluar kan. Lebih banyak keluar insulin, jadi dia akan neutralize balik. Tapi itu tak berlaku. Ini guru lah guru stres berisiko masalah kesihatan. Kalau kita ada kenal yang kawan-kawan ke apa yang cikgu, kita tahu lah kan. Itu yang saya discuss dengan isteri saya pagi ni. Dia kalau cikgu zaman dulu, masa saya kecil-kecil, pagi mengajar, petang lepas pukul 1 dah tak ada benda nak buat. Petang boleh buat bendang kalau dekat Kedah, cikgu dulu. Yang setakat 5 belum tu tak ada hal boleh buat. Sabtu Ahad memang totally free. Sekarang boleh balik pukul 1. Itu jadi cikgu jadi stres. Lepas tu kerja balik rumah, weekend ada lagi student punya aktiviti dan sebagainya. Jadi cikgu ni sangat-sangat stressful. Jadi kalau extreme stress ni, dia boleh sampai satu stage dia macam shaking. Ni kalau extreme case lah. Heart palpitation ni, jantung dia berdenyut dengan kuat, dan in the end dia boleh mendapat depression. So this is what kita buat. Main cause of stress, 46%. Ni based on study, disebabkan oleh workload, 20% juggling work and personal life, work-life balance, 6% lack of job security. Kita tak ada isu lah. Tapi kalau dekat swasta macam sekarang ni, orang Petronas pun dah tak berapa nak confident kan. Sebab harga minyak dah 50, mungkin boleh balik macam hari tu balik. Orang yang kerja airline, orang yang kerja hotel di Sabah, dah ada hotel yang dah buang orang sebab tak ada pelancong daripada China dan juga daripada Korea. Di Sabah sebelum COVID-19 ni, satu hari lebih kurang 3,000 pelancong daripada China dan juga Korea yang datang ke Sabah. Satu hari daripada China saja 78 flight satu hari. Jadi bayangkanlah dia punya kesan dia kan. Jadi kalau orang yang kerja dekat hotel yang bawa Grab apa semua ni, memang terjejas dia punya pendapatan dia. Dan 28% people issue. Bos kita lah, kawan sekerja dan sebagainya lah. Ini daripada berita harian. Beban tugas tempat kerja, punca gangguan mental. Jadi memang terbukti lah banyak kajian yang dibuat. Malaysian employees are overworked, sleep deprived, unhealthy. Terlebih kerja, tidur tak cukup dan kita tak sihat lah. Ini berdasarkan daripada kajian. More than half of the respondents ni yang dibuat di Malaysia, they had less than 7 hours of sleep every day. 14% poor or very poor quality sleep. 17% they felt tired and fatigued every single day. 20% cannot decide when to take a break. So these are based on the survey lah. Kalau tengok yang bawah tu, in addition to long working hours, increase after hours work connectivity. Kita nak pergi balik kerja kan, so this also increase the stress. Macam sekarang lah, kalau orang naik train kan, memang takut loh. Orang sebelah bersin kan, dia takut ya? Macam naik lift lah kalau kita naik lift, kalau cuba-cuba buat batuk,
mesti orang semua lari tepi. Dan kita tengok orang yang tekan nombor 15 tu, dia bagi kita buat batuk di bawah, mesti tingkat 3 ke apa dia akan keluar. So, penakut kan. Banyak studi yang dilakukan, work-life balance, confidence in the job future, colleagues, work politics. So all of this akan add pada stress. Ya? Kita datang kerja internet slow, stress. Ataupun kalau tak ada internet langsung kan memang stress. Ya? Sebab kita tak boleh buat kerja kalau tak ada internet. Jadi KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, punca stres di tempat kerja ni berdasarkan pada kajian lambang yang dibuat oleh KKM lah. Tak mahir dengan kerja, hasil kerja tidak dihargai. Wah, kita buat cantik-cantik kan. Wah, tengok ini je. Betul lah kan. Persekitaran tak selesa, tiada keseronokan bekerja, tak ada fun lah kan. Selalu dimarahi tanpa sebab. Rakan sekerja yang tak membantu, beban kerja berlebihan, ataupun yang last sekali menanggung kerja lah. Menanggung kerja tu diri sendiri lah kan? Itu sebenarnya kita silap lah. Ini KKM punya finding lah. Jadi disebabkan oleh stres ini, ini dia punya kesan dia. Kesan yang pertama ni daripada segi behavior. Jadi bila stres, orang mula isap rokok. Kalau orang yang inilah kan, kalau dia dah isap rokok, mungkin dia akan merokok dengan lebih banyak. Dia akan minum, kalau yang coffee drinker ni, they will drink too much coffee. Dan mungkin disebabkan oleh stres, dia malas nak exercise dan sebagainya. So this is in terms of behavior, daripada segi behavior yang disebabkan oleh stres itu tadi. Yang kedua ni adalah psychological indicators. Ini daripada segi, bukan psychological, physiology. Jadi physiology ni high cholesterol, high blood pressure, kita punya immune system kita jadi lemah. Kalau immune system lemah, demam sikit kan, silap sikit kena hujan kita demam dan sebagainya. High blood sugar and high cortisol. Jadi yang cortisol ni yang bahaya, sebab bila kita under stress, kita punya adrenal, kita punya kelenjar kita akan keluarkan satu jenis hormon yang dipanggil cortisol. Ini common pada semua orang yang ada stres. Jadi kortisol ini yang akan menyebabkan yang di sebelah kanan sekali. Dia boleh menyebabkan myocardial infarction ni, heart attack lah, stroke, arrhythmia, diabetes, metabolic syndrome, atherosclerosis ini berkaitan dengan jantung lah, dan juga obesity. Ini disebabkan oleh high cortisol. Dan kortisol ni dia kalau dia tak balance, memang akan menyebabkan berbagai penyakit. Sebab bila kita stres, kalau buat blood test, confirm kita punya cortisol level kita tinggi. Jadi bila cortisol level kita tinggi, dia boleh menyebabkan semua penyakit yang sebelah kanan. Sebab tu saya kata tadi, masa mula-mula tadi, pensyarah UTM yang meninggal itu, pandangan saya lah disebabkan oleh stres. Sebab kalau tengok balik kat sini, heart attack, stroke, cuma kanser lah yang tak ada kan. Kebanyakan yang lain ni heart attack dengan stroke. Kalau emosional ni, dia anxiety ni rasa bimbang, panik, dan juga kadang-kadang menyebabkan marah. Jadi dia kalau macam orang yalah yang naik yang balik hari-hari kan KL, sangkut traffic jam dan sebagainya, memang cepat marah. Saat dia naik dari tengah kan. Dia anger lah kan, dia tak boleh nak control dia anger. Tadi pun saya kat sini, saya kalau pagi-pagi saya malas nak buat U-turn, jadi saya masuk Kedah ni kalau datang sebelum 7.30 lah kan, masuk simpang Jupeng tu, lalu masuk Vela tu, lalu ke belakang ni kan, parking kat Solar tu. Jadi kita akan buat, kita akan kona kanan lah dekat yang sales yang Yuska kan, yang jual kereta recon tu, simpang Jupeng tu lah. Jadi kereta saya sebelah kanan sekali. Tiba-tiba ada satu budak perempuan ni, dia kiri, dia boleh pergi buat U-turn. Lepas tu saya horn dia. Wah, saya buka turun tingkap. Bodoh. Nasib baik aku lagi kerja kan.
Kalau kat tempat dia memang kena kau. Dia pula. Dia marah ya. Walaupun dia salah dia marah. Walaupun ada kulit kat situ. Buat benda. Tak cantik tu. Yalah bila marah pun nak cantik kan. Anyway. Right, yang kedua ni adalah apa nama ni daripada segi fizikal, hypertension, diabetes, eating disorder. Sebab dia bila kita stres ni, for some reason lah, kita akan crave for food. Kan kita rasa macam nak makan je, nak snacking lah, snacking. Ini disebabkan oleh stres. Dan ini memang terbukti banyak research yang dibuat. Orang akan makan, dia akan crave macam ketagih tau untuk snacking. Jadi malam-malam makan buka peti sejuk, whatever lah kan. Jadi ini adalah eating disorder. Dan satu lagi daripada segi behavior ni, reduce performance, aggression, jadi agresif. Dan satu lagi interpersonal conflict lah. Jadi kalau kita tengok bos kita, agaknya dia lagi stres pun. Orang tak tahu ada kan, tak tahu masalah kan. So kita maafkan dia. Jadi macam Abid Liu, maafkan semua orang. Right, these are the common workplace stresses. Physical discomfort, multitasking, kita suka buat banyak benda dalam satu masa kan. This is actually not good sometimes, sebab kadang-kadang kita tak boleh siapkan kerja tu. Jadi itu yang akan menyebabkan kita stres. Interpersonal conflict, this is very common lah. Dan satu lagi yang kita boleh control adalah daripada segi organisation. Kalau kita disorganize, even dekat rumah pun kalau disorganize memang dia akan jadi berserabut. Jadi organisation ni sangat penting lah. Right. So what are the common sign of chronic stress? Dia punya, kita tengok sebelah kiri tu, headache, kita akan rasa pening, aches in lower back. Biasa kan? Kalau kita stress, kita rasa keras, kita punya neck ni kita rasa very stiff. That is one indication yang kita stress. Itu yang kalau kita punya spouse ataupun pasangan kita ubur-ubur sikit tu rasa best kan? Ini disebabkan oleh stress. Feeling dizzy, kita rasa dizzy, not able to breathe properly, diarrhea, chest pain. So all of these are the symptom of stress. Ataupun yang di sebelah kanan ni, ini juga salah satu dari satu lagi stress lah, apa nama ni, symptom of stress. I don't answer the phone or reply to messages right away. Kalau ada message ataupun email lah kan, kita delay. Cancel plan last minute, nak jumpa orang last minute kita cancel plan. Brain fog, orang cakap kita macam blur-blur. Ini pun kadang-kadang berkaitan dengan stres juga. Ataupun kalau ada social gathering, ada kenduri ke apa ke, kita tak nak duduk lama. Kita lepas makan terus pulang, tak nak jumpa orang dan sebagainya. Ataupun suddenly need to lie down and rest. Tiba-tiba kadang rasa macam tak larat sangat kan, kita rasa macam nak rehat ataupun nak baring lah, basically rasa macam nak baring. So probably that is because of the stress. So these are the symptoms. Sebab slide ni banyak, so saya tak akan go through everything lah. Okay. Jadi dalam kepala kita ni ataupun badan kita ni, dia membebaskan hormon. Jadi dia ada 4 hormon yang penting. Yang pertama ni adalah serotonin. Serotonin ni paling tinggi di waktu siang. Dalam pukul 11, pukul 12 tengah hari tu, kalau diukur lah dalam kita punya darah kita tu paling tinggi. Sekarang ni dia dah menurun sikit. Bila waktu malam, serotonin ni akan jadi paling kurang. Dan bila waktu malam, satu lagi hormon dia panggil melatonin akan naik. Melatonin ni akan menyebabkan kita mengantuk. Serotonin ni dia akan menyebabkan kita jagalah. Dan serotonin ni juga dipengaruhi oleh cahaya. Jadi kalau macam hari yang terang, serotonin lebih banyak dikeluarkan. Jadi yang pertama, jadi serotonin ni dia akan mempengaruhi kita punya mood, appetite, selera makan, sleep dan juga kita punya daya ingatan kita. Yang kedua ni dopamin. Dopamin ni dia macam motivation, kita motivate kan untuk membuat sesuatu.
ataupun kita punya daya konsentrasi ataupun concentration. Ini juga dipengaruhi oleh dopamin. Movement, pergerakan, dan juga kita punya ability to learn. Ini adalah dipengaruhi oleh hormon dopamin. Satu lagi dipanggil endorfin. Endorfin ni untuk relief pain, untuk relief stress, pleasure. Macam saya kata tadi, lepas makan lah, bila lepas makan endorfin tinggi. Dopamin ni macam orang ambil dadah. Dia bila dopamin ni dia punya feeling tu dia lebih daripada endorfin. Contoh dia macam mana nak bagi contoh. Mungkin kita tak jumpa kawan kita sangat lama lah kan, ataupun tim kita menang bola. Kita memang sokong gila-gila, kita pergi stadium, tiba-tiba menang skor gol. Masa tu dopamin kita tinggi. Dia punya level dia tinggi, itu dia panggil exhilaration. Over excited lah. Kalau endorfin ni dia rasa feel good, kita rasa okey. Dan satu lagi adalah oksitosin. Oksitosin ni dia bonding, bonding, trust. Dan satu cara untuk kita experience oksitosin ni, bila kita peluk orang, pasangan kita lah. Bila kita peluk pasangan kita, kita akan ada that feeling kan. That is because of oksitosin, bonding. Ataupun kita peluk anak kita. Bila peluk anak kita yang kecil tu ada feeling kan. The moment kita peluk kita rasa that feel kan. That is because of oksitosin. Okay. So dalam keadaan biasa, keempat-empat hormon stable. Tapi bila stres, dia punya serotonin, dopamin, endorfin dan oksitosin ni dia berkurang dalam otak kita. Jadi kalau kalau dopamin tu kita rasa motivation, jadi dia akan reverse daripada motivasi yang tinggi, jadi tak ada motivasi. Kalau endorfin, dia relief stress. Endorfin ni boleh kurangkan stres. Tapi bila endorfin ini kurang dalam badan kita, dia pula menyebabkan stres. Relief pain, dia juga menyebabkan kita punya tolerance to pain tu akan jadi rendah. Sikit je dah rasa sakit. Dan juga kita tak akan rasa pleasure, kita akan rasa displeasure. Ini scan. Yang di sebelah kiri tu, kalau kita tengok, dia lampu dia tak banyak menyala. Stress and depressed. Sebab hormon endorfin, serotonin apa semua ni tak banyak kalau orang stres. Ada sikit je. Tapi kalau normal, optimal functioning of the brain, kalau kita tengok, wah meriah kan yang di sebelah kanan. Ini bila dibuat brain scan. Jadi itu mengkonfirmkanlah ataupun mengesahkan yang hormon ini memang mempengaruhi kita punya feeling, rasa stres dan sebagainya. Dan tiap-tiap hormon ni ada dia punya function dia lah. Jadi dalam keadaan stres, otak kita akan keluarkan chronic stress yang kita tengok flow dia tu. Dia akan decrease regulation of cortisol, increase glucocorticoids. By the way, bila stres, kortisol akan dibebaskan. Mana decrease regulation ni dia tak boleh nak regulate the production of cortisol. Maknanya dia terlebih kortisol. Dan ini yang menyebabkan situasi yang di sebelah kiri tadi. Kita kurang attention, kita akan mengalami short term memory loss, kita punya ability to learn is also less, dan kita akan susah nak dapat perkataan tu. Kadang-kadang apa nak sebut benda ni, kan, itu word finding. Sebab dia otak kita ni, bila saya tengok nama Zuhaili, saya tak kenal dia, tapi Adam kenal kan. Jadi bila dia tulis email daripada CCIN kan, Zuhaili siapa Zuhaili, kan? Jadi nak recall tu kan, kadang-kadang tak boleh recall kan. Jadi kalau lagi kita stres, lagi kurang ability kita untuk recall. Sebab tu kalau budak test, kalau dia stres, langsung dia tak ingat, dia blank. Sebab dalam keadaan stres. Jadi kortisol yang berlebihan ini, macam yang saya sebutkan tadi, dia akan menyebabkan heart disease, high blood pressure, high sugar level. Kita akan mengalami digestive issues,
pencernaan, juga dia akan menyebabkan memory and focus problem. Memory retention kita is low, kita tak boleh ingat banyak benda dan kita tak boleh nak fokus. Puncanya stres. Jadi kortisol ni dia mempengaruhi semua. Ni again study sebab dia kortisol boleh detect. Kalau buat blood test boleh detect. Jadi dia orang buat study ni again dekat US, kortisol level antara orang yang normal dengan orang yang depressed. So kita tengok yang depressed ni dia punya kortisol level dia tinggi. Right. Dan depression ini juga selain daripada stres dan selain daripada faktor biologi yang kita tengok tadi itu, hormon apa semua tu, boleh juga disebabkan oleh genetics. Kajian yang dibuat ke atas tikus didapati dia punya dalam keadaan stres bila tikus tu beranak, stres tu pun dipas pada anak-anak dia. Jadi ini satu hipotesis lah. Jadi apa nama ni, makna kalau orang tu depressed, kemungkinan besar, bukan kemungkinan lah, ada kemungkinan apa nama jin itu dipas pada anak dia. Kemungkinan ada kemungkinan. Ini secara genetik lah. Ada juga makanan yang boleh apa nama ni stabilkan kita punya kortisol. Yang atas tu saya pun tak tahulah, ashwagandha daripada India pun. Dia apa nama ni, herbs, kind of herbs, Ayurvedic herbs. Saya rasa daripada India. Yang kedua ni naturally occurring in foods like bovine, brain and chicken heart. Kalau kita nak dapat phosphatidylserine, PS ni chicken heart ataupun bovine brain, otak lembu lah. Tapi chicken heart saya dah terangkan dulu kan, kalau nak makan hati ayam, jangan makan hati ayam yang dekat pasar tu, sebab dia ada banyak antibiotics. Nak kena makan hati ayam kampung yang apa tu, free range. Sebab dia memang banyak kajian yang dibuat. Sebab dia orang bela ayam dia tak nak rugi kan, dia ada persen dia. Kalau bela ayam kan, kalau more than I'm not sure how many percent, dia akan rugi. Dan ayam ni dia macam manusia juga, dia pun sakit dia pun sesama, dia pun batuk, dia pun ada kidney problem dan sebagainya. Jadi nak mengelakkan ayam ni daripada dapat penyakit, peternak ayam akan minta syarikat yang buat makanan ayam tu tambah antibiotik dalam makanan ayam itu tadi. Jadi bila ayam makan antibiotik, dalam badan ayam tu adalah antibiotik tadi. Jadi bila ayam tu disembelih, antibiotik tu yang paling banyak yang tersisa adalah dekat hati ayam. Jadi bila kita makan hati ayam, tak ada kesan apa, cumanya antibiotik tu dipindahkan pada kita. Jadi badan kita antibiotik tinggi. Jadi bila kita susah nak demam, tapi bila kita demam setakat satu Panadol tak jadi. 2 biji pun kebal lagi kadang-kadang, kena ambil 3. Dia macam tu lah. Yang 500 tak jadi, kena ambil 600. Sebab dalam badan kita antibiotik kita tinggi, disebabkan oleh antibiotik yang dipindahkan daripada ayam. Jadi orang advice lah kan, kalau nak makan hati ayam, makan yang apa nama tu, free range kat kampung kan. Dan yang paling mudah ni ni lah, yang nombor 4 tu lah, L-theanine. Ini memang terbukti especially green tea. Sebab bila kita minum green tea tu, dia ada satu chemical yang dipanggil theanine. Ini natural punya chemical. Yang pertama, dia boleh shut down the production of new stress hormone. Jadi bila hormon stres ni ada dalam badan kita, dia boleh block. Ini satu. Dan yang kedua, yang bagusnya theanine ni, dia akan relax kita punya blood vessel. Sebab bila kita stres, blood vessel kita akan kecil, dia akan constrict. Bila kita minum teh, especially the green tea without sugar, dia akan relax kita punya salur darah kita. Jadi darah dapat mengalir dengan baik. Tapi teh tu jangan letak gula lah. The best is green tea. Memang tak sedap, tapi kita kena biasakan. Dia sebab gula ni kita addiktif pada gula. Kita ketagih dengan gula. Tak sempat, kalau sempat saya boleh tunjukkan brain scan orang yang ambil kokain,
orang tu ambil pokil dadah, scan otak dia, dengan orang yang minum makanan yang manis, minuman yang manis, scan sama dia punya pattern. Jadi itu menunjukkan gula ini adalah adiktif, tagih. Abang saya badan dia agak besar lah. Saya kata hang kalau ialah sebab dia besar, lepas tu dia penat lah, apa macam-macam lah kan. Saya cakap kan dia, kalau hang nak balik ya, saya kata your condition can be reversed. Nombor satu, you cut down on the sugar lah. Nombor satu. Lepas tu yang kedua, kena lah exercise sikit. Lepas tu yang ketiga, you jaga makan kan. Yang keempat, you kena stop rokok lah. Dia boleh balik, boleh reverse balik ya. Kalau kita jaga makan, kita exercise, mungkin bukan dalam sebulan dua lah, mungkin setahun kita boleh reverse balik kita punya keadaan kesihatan kita, boleh reverse. Tapi abang saya kata, aku yang lain tu aku boleh buat lah, tapi gula ni susah dia kata. Kita bila kadang-kadang bila tak kena gula ni, kita kata macam benda lemah ni. Dapat gula pun itu sedap. Mana dia dah ketagih tu. Dan dia kalau makan nasi, dia tak boleh minum air putih biasa, mesti nak air manis. Jadi habit macam tu. Tapi bahayalah long term kan. So these are ini pun kita dah tengok tadi heart disease, hair loss. Rambut boleh gugur kalau orang yang stres, gugur dan juga putih, grey hairs. Sexual dysfunction, dan satu lagi weight gain. Ini akibat daripada stres. Ini macam Barack Obama lah, speed up the graying process. Kalau bandingkan gambar dia kan sebelum dia jadi presiden ataupun masa dia baru jadi presiden, memang putih sekarang dia. Ini disebabkan oleh stres. Memang dah terbukti lah, dibuat kajian. Kita dah lihat kesan-kesan stres, effects on the body.